Shalom saudara-saudari, bertemu lagi kita di dalam Rhapsody of Reality. Ajaran Pastor Chris hari ini bertajuk Luangkanlah lebih banyak masa untuk berdoa. Ayat pembukaan kita diambil dari Mazmur 46 ayat 1 yang berbunyi, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Dia selalu bersedia menolong kita pada masa kesusahan. Haleluya. Dalam Esther bab 3 dan 4 memberitahu kita sebuah kisah yang luar biasa tentang Haman, iaitu seorang lelaki kaya yang dekat dengan kuasa. Dia adalah kawan seorang raja. Atas sebab-sebab yang tertentu, dia membenci orang Yahudi dan mahu mereka dihapuskan. Dia mempersembahkan satu cadangan kepada raja untuk melaksanakan rancangannya, dan dengan keizinan raja, dia merancang dan mengeluarkan perintah untuk menghapuskan semua orang Yahudi, baik yang muda maupun yang tua. Namun, Alkitab mengatakan setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, dia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Baca Esther 4 ayat 1. Mordekai mengerti bahawa walaupun perintah telah dikeluarkan, Tuhan masih mampu mengubah keadaan mereka. Oleh itu, dia membangkitkan semangat orang Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Alkitab mengatakan ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi disertai puasa dan ratap tangis. Dan banyak di kalangan mereka yang memakai kain guni dan berbaring di atas abu. Baca Esther 4 ayat 3. Apa yang mereka lakukan hanyalah berseru kepada Tuhan, dan mereka diselamatkan daripada musuh mereka secara ajaib. Haleluya. Ada sebuah cerita yang sama dalam 2 Tawarik 32. Alkitab memberitahu kita tentang bagaimana orang Asyur yang berada di bawah pemerintahan Sanherib, Raja Asyur, merancang untuk memusnahkan Yehuda dan menawan Jerusalem. Alkitab mengatakan, tetapi oleh kerana itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya, anak Amos, berdoa dan berseru kepada syurga. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur. Baca 2 Tawarik 32 ayat 20 hingga 21. Haleluya. Saudara-saudari, tidak kira betapa banyak atau sekuat mana musuh kamu, tidak ada bezanya. Dalam kamu berdoa, kamu boleh mematahkan kekuatan mereka dengan kuasa roh. Apa yang kamu perlukan adalah meluangkan masa untuk berdoa. Di tempat doa itu, kamu memperoleh belas kasihan dan menemui rahmat, kasih karunia pada masa kamu memerlukan pertolongan. Baca Ibrani 4 ayat 16. Kamu mempunyai hak untuk didengari ketika kamu berdoa. Oleh itu, berdoalah selalu. Ingatlah, Dia mengajak kita berdoa. Dia lebih bersedia dan bersemangat untuk menjawab kamu daripada apa yang kamu fikirkan. Alkitab mengatakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka. 1 Petrus 3 ayat 12. Haleluya. Fikirkanlah hal ini. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas kasih-Mu, rahmat-Mu, kehadiran-Mu, firman-Mu dan kebijaksanaan-Mu yang bekerja dalam diriku.
terima kasih atas pelayanan Roh Kudus dalam hidupku. Ketika aku memanfaatkan peluang dan hak istimewa untuk berdoa, aku sentiasa menang dalam segala perkara. Aku membuat kemajuan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Renungan tambahan kita diambil dari Yakobus 5 ayat 16, Filipi 4 ayat 6 hingga 7 dan 1 Yohanes 5 ayat 14. Sekian perkongsian saya pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi pada hari yang lain. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.